ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, masih lagi memberikan peluang, ruang kepada kita pada malam ini untuk sama-sama berada dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dalam majlis ilmu. Moga-moga keluar kita daripada majlis ilmu ini Allah Taala memberikan manfaat kepada kita, Allah Taala mengurniakan pengampunan yang penuh kepada kita, dan Allah Taala golongkan kita dalam golongan yang senantiasa berada dalam redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kepada pengajian kita, kitab Nasaihud Diniyah, nasihat dan wasiat, nasihat agama dan wasiat iman, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin, radhiyallahu ta'ala anhu, ila anqal. Pada muka surat kitab biru ni, muka surat 16 tau. Muka surat 16. 15 ke 16? 15 bawah sekali. Baik. Baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab karangan yang besar lah ni, kitab Ihya Ulumuddin ni. Tak. Ketika mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ketika mana dia ni kalau tak silap pada umur yang muda, dia sudah pun diangkat untuk menjadi mahaguru, kategori syekh lah lagi, kategori tok guru. Al-Imam Al-Ghazali ini pada peringkat umur yang sangat-sangat muda. Dan ketika itu Nizamul Malik, yang seorang wazir ataupun kita panggil seorang menteri lah, tak, minta Imam Al-Ghazali untuk mengajar di madrasah Nizamul Malik. Dan ketika itu Imam Al-Ghazali masih lagi muda, tak ingat berapa umur dia. Disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada menceritakan tentang riwayat ataupun kisah hidup Al-Imam Al-Ghazali. Maka setelah dipanggil untuk mengajar di situ, maka Imam Al-Ghazali ini memang orang yang sangat hebat, sehingga kan hormatnya orang kepada Al-Imam Al-Ghazali lebih daripada orang hormat kepada menteri. Maka begitulah kita ni juga, menghormati ulama, menghormati orang yang lebih berilmu, melebihi segala-galanya, melebihi orang-orang lain, melebihi orang-orang yang kaya, orang-orang dunia. Kerana apa? Kerana orang alim ulama ini mereka mempunyai akhirat.
Orang yang kaya dunia, dia hanya mempunyai dunia, tidak mempunyai akhirat. Mereka ini orang yang alim. Bahkan Allah Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang alim ini di darjat yang sangat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan orang yang ada ilmu, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia di akhirat nanti. Berbeza dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Bukan orang alim ulama' lah maknanya. Maka Imam Ghazali ni yang dia angkat ketika itu jadi seorang guru, sehinggalah dia ni berasa tak sedap hati, berasa tak boleh duduk dalam keadaan gini, mempunyai pangkat pujian dikedepankan, maka takut dia ini lari qasad dia, lari hati dia ni. Maka Imam Ghazali beruzlah, berhenti. Ketika itulah dia karang kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan setengah ulama kata lepas pada Al-Quran, hadis Nabi SAW, baca kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Karang yang bertahun-tahun dulu, tapi semuanya bercakap tentang kita yang sekarang. Bercakap tentang hati kotor kita ni, kena pada waktu dia. Kitab Ihya Ulumuddin. Baik, kata di sini Imam Ghazali bila dikatakan, disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika mana Allah Ta'ala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Sekali lagi kita bercakap tentang takwa dia, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka ketika mana turunnya ayat Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Poin di sini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, sekiranya kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu, au tukhfuhu atau kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah akan memperhitungkan kamu juga. Hak kita zahir cakap, kita simpan dalam hati sekalipun, Allah Ta'ala akan hisap kita. Mula-mula lah ni, mula-mula. Maka bila turun ayat ni, nak katanya kita niat baik ke niat buruk ke, Allah Ta'ala akan perhitungkan kita. Mula-mula turun ayat ni. Maka para sahabat ni debar, takut bila tengok keadaan gini. Allah dah mai kat hati ni payah, dia kata. Tak. Kalau kita berniat baik tak apa, kalau kata berniat salah sikit ke, Allah Ta'ala akan hisap kita, Allah Ta'ala akan hitungkan kita di akhirat nanti. Para sahabat takut. Tak. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa gelisah, lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam seraya berujar, kami telah dibebankan sesuatu yang kami tidak sanggup menghindarinya. Kami telah terbeban ya Rasulullah. Allah Ta'ala kata, hak aku sembunyi ke aku zahir ke, semua diperhitungkan. Dan kalau mari terlintas buruk dalam hati ni, Allah Ta'ala akan perhitung juga di akhirat nanti. Terbebanlah kami ni, kata para sahabat. Maka sebab apa? Apa yang mereka faham dari maksud ayat tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalas dan menghitung segala sesuatu yang mereka lakukan, hingga kan kepada apa yang terlintas di hati. Hak kita buat, ya dah. Hak kita buat ni memang kena hisap dah. Buat baik, Allah Ta'ala akan catat baik, dihisap untuk kebaikan. Buat jahat, buat buruk, Allah Ta'ala akan catat keburukan, Allah Ta'ala akan hitungkan, kena azab. Hak terlintas dalam hati pun kena juga. Mula-mula ni, mula-mula. Hak terlintas dalam hati ni pun kena juga. Kalau lintas nak buat baik, boleh pahala. Lintas buat buruk, boleh dosa, dihitung juga. Mula-mula. Maka para sahabat faham begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyanggah pendapat tersebut dengan sabdanya, apabila kamu mahu berkata sebagaimana dikatakan oleh kaum Bani Israel. Maksudnya dia kata gini, bila para sahabat kata dah Tuhan buat gini, ni kata aku ni tak sanggup ni kalau ikut ni. Tak sanggup Rasulullah, beban sangat bagi kami ni. Baru niat buat jahat, kena dah dihisap dah oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi kata, mu ni nak jadi, lebih kurang lah ayat ni. Baca ayat ni, baca ayat yang standard lah. Masa Terengganu ni kata, mu ni kata nak jadi macam Bani Israel ke? Bila Allah Ta'ala suruh mu buat benda-benda, mu kata sami'na wa asaina.
Aku mendengar dan aku tak boleh ikut. Nak buat maksiat. Kata Rasulullah, apakah kamu mahu berkata sebagaimana dikatakan oleh kaum Bani Israel, iaitu kami mendengar, sami'na, tapi tidak mahu patuh, wa asaina, kami buat maksiat, tak boleh ikut. Jangan begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi katakanlah kami dengar dan kami patuh. Apa dia? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Apa ya Allah? Apa sahaja yang keluar daripada wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, kami dengar, kami patuh. Kata begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon keampunanmu wahai Tuhan, kepadamu jualah kami akan kembali. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ayat Al-Quran. Maka para sahabat setuju dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat kata, bila dia kata dah kami rasa terbebang ni, tapi bila Rasulullah kata jangan ikut macam ke Bani Israel, kata sami'na wa asaina, katalah qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku dengar, kami patuh, ikut. Nabi suruh gitu. Maka setelah pada sahabat dengar gitu, sahabat setuju dengan apa yang Rasulullah SAW kata, maka oleh itu Allah turunkan ayat lain pula. Bila dah kata, nampak sahabat ni kemah, iman mereka ni gagah, Allah betul, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, telah beriman Rasul itu kepada apa yang diturunkan Allah ke atasnya, demikianlah pula orang-orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala pujilah ada ketika itu, maka berimanlah mereka ni dengan apa yang Rasulullah sampaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita peristiwa orang yang beriman tadi dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya, iaitu dengan sebab doa mereka Allah tidak akan mengira salah atas perkara yang dibuat dengan terlupa atau terkhilaf, tidak disengajakan. Maka para sahabat ni duk mikirlah sama, dia kata dah, aku ni kalau buat benda dosa sengaja ke tak sengaja ke ni, hitung belaka ni, kata. Tapi tak ada apalah, Rasulullah kata gitu, sami'na wa ata'na, ikut je lah. Cuba hindar daripada buat maksiat, cuba hindar daripada terlintas hati ni nak buat maksiat dan sebagainya. Tapi dan Allah tidak akan memberatkan mereka atas sesuatu yang mereka tidak menyanggupi hingga ke akhir, yang diceritakan dalam ayat-ayat tersebut, ayat-ayat yang berikutnya dari suratul Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tak akan bebankan kita, melainkan kita ni sanggup buat benda tu, kita ni gagah untuk buat benda tu. Namun kalau kita rasa, oh Allah, apalah ujian aku berat sangat ni, kata, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala beri itu sebab mu sanggup, sebab mu gagah untuk menghadapi. Jadi kita kena tengok pula orang-orang lain yang diberi ujian, kenapa Allah tak ada beri ujian macam dia? Mungkin kita tak sanggup, mungkin kita tak layak, tak gagah dapat ujian seperti mana orang lain dapat. Maka begitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengkabulkan doa para sahabat itu dengan meringankan dan memudahkan serta mengangkat bebanan yang mereka runsingkan itu, yang mana kita sekalian harus mengucap syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tengok, okey, para sahabat betul lah, dia ikut patuh dengan apa yang Rasulullah sampaikan, ketahuilah mereka dia dah beriman. Tapi para sahabat ni berdoa semua, minta dengan Allah, ya Allah, kami tak sanggup ni, kadang-kadang kok ada benda terlitah buruk ni, dah terlupa ke benda buat, terbuat salah dan sebagainya. Tak, contoh tidur tak bangun sembahyang subuh, dihitung dosa, contoh. Tak teringat salah buat ni, ingat ke boleh pahala, rupanya boleh dosa rupanya, tak teringat. Ataupun puasa tak teringat makan, kena dosa lah kalau ikutnya. Tapi Allah Ta'ala mengkabulkan doa pada sahabat tersebut, maka turunlah Rasulullah SAW telah menerangkan maksud ini dalam sebuah hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuwizali an ummati al-khata'u wan nisyan. Ni wa mastukrihu alaih wa ma haddathu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Kata Nabi SAW, ni untuk umat Nabi saja, umat lain tak dapat benda gini, tak dapat keringanan sebegini melainkan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dimaafkan
yakni tidak dikira salah atas umatku yang khilaf atau lupa dan perbuatan yang dipaksakan. Maka umat Nabi SAW ni, kalau dia salah buat ataupun lupa, dimaafkan, tidak dihitung. Maka sebab itu kita bila belajar hukum fiqh, tak ingat semayang, terlupa ataupun tidur, tidurlah, kalau fiqh sebut tidur. Contoh, tidur subuh, yakin, ni kena ada kot. Yakin yang kita ni akan bangun, biasa bangun kita ni, subuh kita bangun kunang, ataupun kita alang tahi dah jam, tapi kena molek malam tu mungkin terletih ke badan kita, kebiasaan kita bangun, sedar-sedar tak bangun, tak sedar sikit habuk bang ke orang ketuk pintu ke, tak dengar langsung, sedar-sedar pukul 9 pagi. Kata ulama dalam hukum fiqh, qada tanpa cepat-cepat, bukan fauran, bukan kena qada bangun kena qada lalu sembahyang. Tak. Kalau tinggal betul-betul tinggal, zuhur adi ke, tak sedar kita ni, tak sembahyang, buat benda lain sampai tinggal sembahyang, hukum boleh dosa, kena qada fauran, cepat-cepat kena qada. Tapi ni sebab kita tidur ni, cakap bab tidur ni, siang ni tidur, yakin bahawa biasanya kita akan bangun, tapi sudah malam tu letih sangat ke benda, pukul 9 baru bangun, kita boleh qada bila-bila masa, tak nanti fauran. Tapi kita ni dah tertinggal dah apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Kalau boleh jangan buat main-main lah. Kalau ikut fiqh kata boleh lambat-lambat dah apa, ada kita ni tinggal ni dah, sebab salah kita, qada lalu lah, ada peluang, ada ruang waktu, qada dulu. Baik, itu tertidur. Tapi kalau dia tidur, contoh dia letih sangat malam tu, dia kata ni kalau aku tidur ni confirm ni aku tak bangun ni, aku tak sedar ni, dia tidur juga, tu tidak dihitung, tidak dimaafkan, sebab dia yakin yang dia tak akan bangun. Dan kalau aku tidur ni aku tak bangun ni, dia kena cuba tahan mata, sebab dia yakin dia tak akan bangun tidur. Berbeza dengan dia yakin macam orang biasa dah. Faham deh? Itu tidur kalau kau fiqh lah. Puasa, lupa puasa, tak? Tengah-tengah hari ni duduk puasa, tiba-tiba nampak ada nasi goreng semalam, tak tahu mari mana telur tiba-tiba ada. Kata sarapan pagi dah hari ni, makan habis pinggang, lepas pada itu baru teringat puasa hari ni, walaupun dia puasa sunat, wajib ke puasa sunat, dia terlupa, dikira ke mana? Terus puasa, dimaafkan, tidak terbatal puasa dia. Tapi kalau dia teringat tengah makan, tengah duk telang, baru makan telur sebutir tu, kat separuh waktu beg, baru ingat puasa, apa habis dalam mulut tu, tak boleh. Ingat dah dia ni puasa, dia pergi habis dalam mulut dia, tengok dia telang, batal puasa dia, kena buang. Bila dia ingat dia puasa, dia kena buang terus. Sebab itu rezeki bagi orang yang berpuasa, dia terlupa, jangan tegur dia. Boleh jangan tegur, biar dia selesai masalah dia. Kalau tengok orang puasa, bulan-bulan puasa ni tengok orang tak sedar, kok minum air, botol minum air, mana kata dahaga dengan pelik-pelik, kata dahaga hari ni dia minum, kok biar dia, kita tahu dia puasa. Habis pada dia minum, selesai duduk diam dah, puasa dah hari ni, kata baru tegur. Jangan tegur waktu tu, kok sekat 50 kerah lagi, sekat air ni kan nak tubik, biar dia berhabis, itu rezeki dia. Katanya itu adalah makanan daripada syurga, Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia, itu dia angkat, dimaafkan apabila kita terlupa, tak ingat. Dan perbuatan yang dipaksa buat, dipaksa pun ada dalam hukum fiqh. Sebagai contoh,
Tok Bilal, Tok Siok duduklah surau. Duduklah masjid. Mari puapok bawa senapang. Mari puapok bawa senapang. Dia tak boleh curi. Bulan puasa kan, bulan puasa, cakap bulan puasa. Tak boleh. Puasa kita puasa wajib kan ni. Kalau puasa sunat tak apa, kita boleh batal je puasa kita. Puasa sunat. Mari orang jahat bawa senapang, dia bawa buah epal, buah lima lah, buah lima. Ambil buah lima orang stay tu, 2 hotel, 3 hotel lah. Ada belakang 3 tak imam, tak bila, tak siap. Tak weh, aku nak membuka puasa. Kalau tak aku tembak. Kalau aku tembak mati ni. Kena buat mana? Yang pertama tengok dulu. Siapa dia hok tukang acu pistol tu. Kalau kenal dia, bobo dia pakai pistol senapang mainang, dak sawat terpaksa gitulah. Tahu dah, dia dak temboknya, tidak akan temboknya. Yakin dia tak tembok. Kalau yakin, kalau syok lain. Yakin dia tak tembok. Jangan buka. Ataupun tahu dia ni pistol mainang aja ni. Ini nipu je ni, tak ada benda pun dalam tu. Ataupun dia bukan pisau, kata aku bunuhmu. Cakap dia sembang, contoh dia tahu dia ni sembang, kaki sembang, tak akan buat je. Kalau balas dengan orang kat badan gitu, tumbuk pun tak berani katanya. Kenal dia tu. Maka kalau kita tak payah makan. Tapi kalau tahu, memang confirm ni, kalau senapang ni, kalau lepas ni memang mati, tak kepala dia tak. Aku nak mau buka makan bola lima ni. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, 3-3. Dah tahu ambil dalam surau masa tu. Meeting kot. Makan 3-3 ni. Kena buat mana? Dipaksa. Kau ni makan je lah. Sebab kalau tak kita mati. Puasa kita mana je? Batal ke tak? Tak batal. Sebab dipaksa. Tapi jangan pula lepas habis bola lima, mitok pula ada sale lagi tak? Tak mata sedap pula bola lima ni, boleh sale lagi tak apa. Dah lihat lah. Satu je. Sekali tu je. Tu pun dipaksa makan satu ni je. Kak sekali contoh makan bola lima sekali. Kalau kita berhenti, dipaksa lagi, makan lagi. Jangan tokok lima kita kan. Biasa budak pula. Kita makan ni, saya makan ni. Makan lagi kita. Kita berhenti dulu tengok. Kalau dia kata pak makan lagi, makan lagi. Kalau suruh berhenti lah. Kalau suruh berhenti kita makan lagi, batal bos. Itu dipaksa, betul-betul dipaksa. Dan juga kita tak boleh ikhtiar, mitok dengan dia. Contoh dia mana? Dia beri buah lima, kita khabar. Dipaksa ni makan buah lima ni, kata aku nak membuka puasa, makan buah lima ni. Kalau aku tembak mu, Allah, saya legit buah lima, wipa ada tak? Mitok dengan dia. Tak boleh. Buah lima tu lah. Saya legit buah lima. Tak boleh makan buah lima. Kalau tak, buah wipa boleh, buah wipa. Wanggu ke saya boleh lah tu. Tak boleh. Tak boleh mitok dengan dia. Kalau mitok tu, waktu kita makan tu, batal puasa kita. Itu. Maka Allah Ta'ala ringankan beban kepada umat baginda Nabi SAW. Bila para sahabat duk mikir ni, kata kalau aku salah ni, salah buat tu, kena paksa dia orang jahat dan sebagainya. Sebab kewajipan menjaga diri adalah wajib. Hukum jaga diri daripada dibunuh, mati ni wajib kepada kita. Jaga nafsu kita, wajib. Maka bila begitu, Nabi SAW kata tadi ni dimaafkan, tidak dikira salah atas umatku khilaf atau lupa dan perbuatan yang dipaksakan. Juga apa yang terlintas di hati. Ni hot terlintas di hati umat Nabi Muhammad SAW bila terlintas nak buat kebaikan, boleh pahala. Hari ni tang tadi kata garik ni kata nak mari surau, nak mari semayang berjemaah surau lah tu. Tiba-tiba tak boleh datang, ada masyarakah, adalah masalah benda-benda motor tak molek, tak sihat ke motor, kereta tak boleh start dan sebagainya. Kita dah dapat satu pahala niat tadi. Pahala niat kita dah dapat sebab nak mari surau. Sebab itu perbanyakkan niat kita. Sebelum tidur berazam nak bangun qiyamul lail, nak bangun tahajud. Niat nak bangun subuh kayak gini, nak subuh di surau, nak subuh di masjid, nak semayang berjemaah. Niat dulu. Tapi niatlah keadaan kita berusaha lah. Jangan niat saja. Niatlah dulu kata, aku rasa tak bangun kau gitu dah. Dia kata, niat. Saya suruh niat tu. Ya,
niat nak bangun tahajud gitu. Tapi kau sudah bangun tu. Oh, tak ada dah semangat dia tak ada. Tu bukan azam lagi. Tu bukan berazam. Tu cakap mulut saja. Nak bangun tahajud. Contohnya lah. Maka umat Nabi Muhammad SAW bila niat yang baik dah dapat pahala dah. Niyatul mu'min khairum min amalih, kata Nabi SAW. Niat orang mukmin lebih baik daripada perbuatan yang dia buat. Sebab niat dia tu dah dapat pahala dah. Perbuatan belum tentu. Kok perbuatan yang dia buat tu tak ikhlas, riak dan sebagainya, tak dapat pahala. Bahkan jadi haba'an manthura, seperti debu yang bertebangan. Tak? Maka hak tu yang pertama. Juga apa yang terlintas di hati, selagi mereka tidak mengatakan atau mengamalkan. Kalaulah dia niat nak buat jahat, tak, ni kalau aku kalau aku ingat kata kau tak ada orang seorang ni nak cari tabung, nak curi pitih sekali ni, tak ada pitih ni ke apa, ujung-ujung bulan ada pitih nak curi lah, kobek aku mana ni seorang ni, tak, niat dia petang dia. Sedar-sedar contoh dia mari tengok ada orang ceramah, ada orang kuliah pula dah tu. Ramai orang surah tu, dodang anak ni. Dia balik tak buat benda tu. Tak dihitung dosa dia lagi. Tak dapat lagi dosa dia. Selagi mana dia tak buat lagi benda tu. Itu khususiat yang Allah Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat buat baik dapat ada pahala. Dia pun buat baik dapat 2 pahala. Niat nak buat jahat tak dapat lagi selagi mana dia tak buat perbuatan tersebut. Kalau dia buat baru dapat dosa. Niat nak curi tak curi lagi ni. Tak dia curi baru dia dapat dosa curi. Tapi kalau dia tak curi patah balik tak dapat apa-apa. Itu. Sebab tu para sahabat takut. Tapi bila Nabi kata gini barulah lega rasa sahabat ni. Itu dia. Baik. Masuk sini pula bercita-cita muka surat 17 ni. Bercita-cita mati dalam Islam. Kena ada azam lah. Kena ada cita-cita kita nak mati dalam Islam, dalam beriman dan juga husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang molek, mati dalam keadaan yang comel. Tak, baru-baru ni duk viral tak video profesor, seorang doktor, nama dia doktor tak ingat lah, meninggal ketika mana dia ceramah, ketika mana kuliah, tak, ketika mana menyampaikan ilmu, meninggal ketika itu. Allahu Rabbi, husnul khatimah, hati yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Kita tak tahu keadaan kita mati ke mana. Bombang semayang, ngaji, ngajar, sedekah, tak tahu ending kita ke mana. Tak, kisah dalam Riyadhus Salihin sebut kisah seorang lelaki yang bunuh 99 orang. Tak, hadis yang sangat panjang. Panjanglah sikit, tak panjang mana kau. Dalam Riyadhus Salihin ada sebut hadis tu. Orang lelaki ni dia bunuh 99 orang. Dia pergi kepada seorang rahib. Macam lebih kurang ahli kitab ataupun paderi gitulah. Tak, ketika itu dia tanya, kata aku ni dah bunuh 99 orang ni, adakah Tuhan terima taubat aku kalau aku nak minta apa orang tu? Kata rahib itu, tak, mu ni 99 orang dah mau bunuh. Ya ke dah mu ni? Dia ambil pedang balik, itikang rahib tadi, cukup 100 dia bunuh orang. Sakit hati. Dia kata, sedap molek kata gitu. Neraka dah aku duduk. Daripada aku duduk neraka, baik aku bunuh pula mu. Dah dalam duduk neraka dah apa. Dia jalan lagi jumpa seorang yang beriman lah, orang ahli kita, orang Islam, seorang ulama. Bila bertanya, wahai Syekh, aku ni dah bunuh 100 orang. Tadi baru aku bunuh rahib tadi. Dia bidakan bola sebab benda aku bunuh. Katanya 100 orang dah aku bunuh. Kalaulah aku bertaubat, kalaulah aku minta keampunan, adakah aku diampunkan oleh Allah Ta'ala? Kata rahib, ya, pintu taubat Allah sangat-sangat luas dan terbuka untuk mereka yang nak bertaubat. Buatlah kesalahan berbuih-buih seperti buih di lautan. Nak kata banyak ni dosa kita. Sekalipun Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu kalau kamu betul-betul nak minta ampun dengan Allah Ta'ala, betul-betul nak bertaubat. Maka rahib itu kata, ya Allah, Alhamdulillah, dia kata, InsyaAllah aku akan bertaubat. Tapi apa yang perlu aku buat? Kata rahib pula. Kata ulama tersebut, syekh tersebut kata, mugi pindah ke suatu tempat, hijrah.
Ni hijrah ni kita ni. Tak, hijrah daripada sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk kepada yang baik. Maka katanya Syekh Ali, muduk tempat ni dak apa molek mana? Gi pindah kepada kampung sebelah. Kampung sebelah ni orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Dia boleh bawa kamu kepada Allah Ta'ala. Dia boleh bawa kamu untuk minta ampun dengan Allah Ta'ala. Duduklah dengan mereka. Duduk dengan orang-orang yang baik. Dia boleh dengar gitu, dia pun berhijrah. Jalan. Ditakdirkan Allah Ta'ala dia mati tengah-tengah jalan. Bila mati tengah-tengah, ni sebutlah hadis ni. Dia mati tengah-tengah jalan, maka datang dua malaikat. Malaikat rahmat dan malaikatul azab. Dua-dua malaikat ni hok nak eret roh kita ni nak pergi mana? Nak pergi syurga ke nak pergi neraka? Mari dua malaikat rahmah kata, dia ni nak diampunkan dosa ni dia sebab dia dah nak bertaubat dengan, cuma tak sampai lagi. Tak. Habis aku nak tarik dia ni untuk ke dalam syurga lah. Kata malaikatul azab kata, "Dok. Memang bunuh 100 orang ni kata. Amalan pun tak ada. Semayang pun tak. Bunuh 100 orang. Sudah-sudah pun nak ambil bagi syurga. Neraka dulu ni." Balah dua orang. Akhirnya apa? Allah Ta'ala turunkan lagi satu malaikat untuk mengadili. Mengadili macam mana? Kira, hitung jarak dia dengan tempat tadi, dengan kampung hok dia nak pergi hijrah, kampung yang molek. Hitung jarak. Andai kata kalau lah jarak kampung yang molek dengan kampung buruk hidup tengah tau. Kalau lah dia ni masih dekat dengan kampung yang buruk, malaikat azab ambil dah dia balik ke neraka. Tapi kalau dia dekat dah dengan kampung hok dia nak hijrah ni, terik dia malaikat rahmat masuk dalam syurga. Hitung-hitung dekat dia dengan kampung yang molek tadi, maka malaikat rahmat ambil dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Tak ada amalan apa-apa pun, bahkan baru bunuh orang, tapi dengan sidik dia, dengan betul-betul benar dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, hijrah dia, nak dapat keampunan. Kalau dia tak ambuh benda tu, dia tak hijrah. Dia minta lah apung ni dekat kampung dia saja. Tapi dia dengar kata Syekh tadi, ustaz tadi tu, alim ulama tadi tu, dia pergi hijrah ke kampung sebelah, kampung yang orang yang baik-baik. Maka kadar dekat kampung dengan tempat dia mati tu dekat, maka Allah Ta'ala letakkan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kabur tadi, siapa dia tahu dia mati dia guana? Tak. Buat kebaikan banyak mana sekalipun, takut-takut ujung hayat kita ni lah keadaan yang tak molek. Kalau lah tadi kita kata doktor tu, arwah tu meninggal ketika mana kuliah, ketika mana ceramah sampai ke ilmu, takut-takut kita mati tengah duk ngupak orang. Cakap juga ngupak orang. Duk ngupak keri tekak. Terik nyawa habis. Tengah duk ngupak orang. Duk dah minum air. Maka tak tahu. Duk kita tengok orang. Oh dia ni kata, memang kata bukan muka sejik lah, bukan muka surah lah dia ni. Tak ada langsung kata. Onda semayang, pahamat duan ni semayang ni. Kita duduk memperendahkan orang, meremehkan orang, pandang rendah pada orang. Kita tak tahu dia bagaimana di sisi Allah Ta'ala. Dan kita pun tak tahu kita duduk mana di sisi Allah Ta'ala. Ada tempat kedak pun kita tak tahu. Kok kita duduk totan apa sangat kita ni orang baik, orang pun pandang kita orang baik, rupanya tak ada nilai pun di sisi Allah Ta'ala. Itu kita takut. Maka ada cita-cita mati di dalam Islam, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, mati dalam husnul khatimah. Firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang sebenarnya. Ini adalah suatu perintah daripada Allah Ta'ala terhadap hambanya supaya mati di dalam agama Islam. Sebab agama Islam itu ialah agama yang diakui Allah. Inna dina 'indallahi al-Islam. Baik. Sebagai agama yang benar dalam kitabnya Al-Quran, dan bahawasanya dia tiada akan menerima agama selainnya dari manusia, kerana agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang telah dia redakan bagi Rasulnya
dan bagi para hamba-Nya dari kaum mukminin. Firman Allah Ta'ala, inna dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Raditu billahi rabba. Aku redha dengan Tuhanku itu adalah Allah Ta'ala. Raditu billahi rabba bil islami dina. Dan Islam ini agamaku. Baik. Firman Allah yang lain pula, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut agama selain dari Islam, maka tidaklah akan diterima darinya, dan dia kelak di hari akhirat tergolong orang-orang yang dirugikan. Selain pada orang Islam keluar daripada agama Islam, tempat dia yukhallidu finnar, duduk dalam neraka selama-lamanya. Kalau orang Islam tapi dia tak sembahyang bang, tak, dia tak buat benda-benda lain lah, dia tak buat beramal soleh, langgar perintah, tapi beriman, masih ada lagi dalam hati dia Islam dan iman, walaupun seberat zarrah sekalipun, dia diazab gogang dalam neraka, dia akan dimasukkan juga ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan orang yang betul-betul kafir, yang bukan Islam, barulah mukhallad finnar, duduk dalam api neraka selama-lamanya. Maka kita nak begitu. Sebab tu kita doa sama, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit ala qulubina, ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Tetapkan hati kami ini di dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Allah Ta'ala nak pusing kita gitu je hati kita ni. Sebab itu kita duk kata, macam manalah orang kata boleh kata ngaku ada Rasul barulah, ada Tuhan barulah, dak pengikut ayah peng dulu dak. Macam mana dia boleh mengikut ayah peng? Sebab dia Allah Ta'ala letak dia gitu. Kita ni takut sebab kita tak kena gitu. Kalau dia kena, boleh ada ikut ayah peng, kata ayah peng wakil daripada Tuhan, kerajaan langit. Orang ngaku tahu dah Rasul, tak ada dah Nabi lepas pada tu. Hak tu dulu-dulu lah cerita Rasul Kahar tu kan, siapa letak jawatan buat surat letak jawatan jadi Rasul, kata surah Yasin keluar turun untuk dia. Ada orang beriman, ada orang ikut dia. Macam mana kita hak tak ikut ni, kita mikir benda tu. Tak mikir apa orang ikut dia tu, orang kata. Sampai tahap dia khabar kata, ada seorang tu kata, kita masuk syurga dah, kita ada jaminan Rasul Kahar, dia kata. Kita mikir tak, macam mana dia boleh gitu? Sebab apa? Tak, Allah Ta'ala masih lagi pilih kita untuk berada jalan yang benar. Allah Ta'ala masih sayang kepada kita. Allah Ta'ala masih lindung hati kita daripada kufur, daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita takut, azam kita nak mati dalam Islam, takut untuk beriman, tak ngelah sekali ruk, Allah pusing. Takut tak beriman dengan Allah Ta'ala, tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati dalam bukan Islam. Itu yang kita takut. Maka kata Nabi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, firman-Nya lagi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepada kamu nikmatku, Allah Ta'ala kata, dan aku redha Islam menjadi agamamu. Nabi dah cukup dah sampaikan risalah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW untuk disebarkan kepada umat, disebarkan kepada hamba-hamba Allah sekalian supaya beriman dengan Allah Ta'ala. Maka hari ini dah cukup dah lekat dah. Al-Quran pun dah cukup dah 30 juzuk sampai dah kepada kita. Segala apa ilmu yang kita nak semua ada dalam Al-Quran, semua dah ada dah cukup dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, Islam dah cukup dah, syariat dah kemah belaka dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati, telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku, dan aku redha Islam menjadi agamamu. Manusia memang tiada berkuasa untuk mematikan dirinya dalam agama Islam. Ni kata tadi, ada orang boleh jamin, aku confirm mati dalam Islam, aku confirm mati dalam baik. Tak ada orang boleh menjamin.
Tak, maka bersyukur. Bersyukur jugalah, beruntung mereka yang tahu bila dia nak mati. Orang kita dah kata, dia ni nak ngisap dadah ni kata, mati dia masuk neraka ni, kita dah mulut kita. Dia masuk penjara, lepas masuk penjara tahu nak kena gantung mandatory. Tak, ngisap dadah kena gantung mandatory, tak tak. Ngedar dadah. Ngedar dadah. Kena gantung mandatory, mati. Dia tahu tarikh dia bila dia mati. Dia tahu dah. Bagaimana semayang subuh dia lagi? Kalau dia tahu esok ni aku nak mati ni, selepas pada subuh pukul 8 aku akan masuk ke tali pergantungan pukul 8 lagi. Mana semayang subuh dia? Cukup 2 rakaat semayang subuh dia tu lebih baik daripada kita yang hidup 80 tahun 90 tahun semayang. Sebab dia 2 rakaat dia tu betul-betul ngadak Tuhan. Dia tahu dia nak mati. Aku tak mau dah akhirat lagi, gigit jari ni, menyesal dengan benda aku buat. Yakin Allah Ta'ala terima ampun, terima taubat aku. Semayang dia tak akan sama dengan kita. Tahu dah esok nak mati. Itu beruntunglah dia maksudnya. Mati dalam keadaan gitu. Tahu dia mati bila. Kecuali kalau memang tahu dia mati pun, boleh lepak subuh kita tak semayang kok. Tak apalah aku nak mati. Nak mana apa. Subuh pun tak semayang. Taubat pun tak buat. Tak jadi kan juga. Beruntung bagi kita yang tahu ni. Tahu dah amalan kita ni tak ada banyak apa semua. Semayang, dia akan semayang lu taubat tu. Sujud dia tak akan sama dengan sujud kita. Betul-betul minta ampun. Kita begitulah. Kalau kita tahu bila kita nak mati, tahu bila kita nak mati, tengah lapar pun tak berasa nak makan. Tengah lapar sekali pun tak berasa nak makan. Pusing kiri nampak neraka, pusing kanan nampak syurga. Kau nak gimana? Tahu dah mati bila? Contoh. Tak ada waktu kita nak buat benda lain. Stop kerja, ngaji je rasanya. Nak baca Quran, selawat banyak-banyak, zikir, minta ampun dan sebagainya. Sebab itulah kita ni biarlah bekerja, kabar itu tak. Bekerja seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Sebenarnya benda kerja, cari dunia. Macam ke kita ni hidup lama, aku hidup lama ni. Nak sungguh ke tak bersungguh? Relax dah, santai-santai dah. Kerja tak, aku hidup lama kan. Aku hidup selama-lamanya. Hidup aku kerja relax dah. Rasa gaduh tak? Siapa tak ingat Tuhan? Siapa aku kerja, siapa ke tinggal semayang aku. Siapa sehari aku tak mengaji langsung, tak setuh langsung Quran aku, tak tengok langsung Quran aku, tak selawat langsung kepada Nabi SAW. Sibuk sangat dengan kerja kita. Akan siapa gitu? Mikir tak mau. Aku ni hidup lama ni, kalau aku kerja pun tak apalah. Kerjalah ala-ala kadar. Tapi beribadatlah kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu akan mati esok. Tahu mati esok hari ni rasanya resign dulu, minta tu, tak ambuh kerja dah, tak ambuh cari-cari PT dah. Bukan kata jangan cari PT, maknanya kita ada waktu kita sesuai dengan apa yang dah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. So cari rezeki, cari nafkah. Tapi jangan sampai tinggal Allah Ta'ala. Jangan sampai lupa siapa yang memberi rezeki kepada kita. Kalau beri rezeki bukan majikan kita. Cukup bulan dia beri 3,000 pada kita. Contoh. Sedar-sedar 2-3 hari habis. Sebab dia tak berkat. Sebab siapa yang beri rezeki kepada kita? Yang beri berkat rezeki kepada kita? Allah Ta'ala. Ada orang tu sampai hujung bulan 200 je. 200 cukup 2 bulan. Contoh. Cukup 2 bulan dia hidup. Sebab dia berkat rezeki dia. Maka gitu. Beribadatlah seperti mana kita ni akan mati esok. Sebab itu kata biasa kalau tak imam akan khabar, salli salatan muwadda'. Semayanglah kamu seperti mana semayang itu semayang yang terakhir. Kalau tahu semayang ni semayang terakhir bagi kita, kok semayang isi kayak gini semayang terakhir, keluar ni kita dah semayang dah, tak ada semayang dah kita. Maka semayanglah dengan betul-betul semayang, dengan betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tak tahu mati kita ni bagaimana, tak tahu keadaan kita bagaimana. Adakah kita boleh pilih kita nak mati dalam Islam? Boleh pilih nak mati dalam imam? Kalau boleh pilih tak apa. Kita tak boleh pilih masalahnya. Akan tetapi Allah Ta'ala telah meluangkan baginya jalan untuk itu. Allah Ta'ala beri ruang kepada kita, beri jalan. Mau nak mati dalam Islam, kena buat kena? Ikut apa yang aku suruh. Nak mati dalam berimam, ikut benda yang aku perintahkan.
Tambah neraka, tambah mati dalam husnul khatimah, tambah mati dalam kafir, tinggalkan benda yang aku larang. Allah Ta'ala berilah jalan kepada kita. Maka kita nak tahu kita ni mati keadaan mana, ataupun tempat kita di akhirat lagi bagaimana, tengok kehidupan kita mana. Kalau kehidupan kita banyak buat maksiat, itu jalan kita nak pergi ke neraka. Tapi kalau kehidupan kita banyak dengan buat ibadat, buat taat, ikut perintah Allah Ta'ala, tahulah tu jalan kita nak ke syurga Allah Ta'ala. Orang ini akan mati apa yang dia biasa buat atas dunia. Maka macam tadi tu, mungkin dia kebiasaan dia dah beri, sampaikan ilmu, beri kuliah, beri ceramah pada orang, dah kebiasaan bagi dia. Dia dah tak kira apa benda dah. Kerja dia nak menyampaikan ilmu saja, akhirnya Allah Ta'ala tarik nyawa dia ketika mana dia nak menyampaikan ilmu. Kalau orang yang memang setiap hari dia sembahyang, ni kita nak Allah sedaknya mati dalam sujud, subuh tak sembahyang. Sedaknya tengok orang mati dalam sembahyang. Sembahyang kita pun culah-culah, kejap sembahyang, kejap tak sembahyang. Sakit perut sikit, masuklah tandas, ada dah sembahyang dah, kata dah urut sakit perut yang boy. Sebab takut kalau sembahyang kan, tengah-tengah sembahyang dia berhenti pula ke apa. Kok tengah tak tayat akhir dah sakit perut ketuk sikit, habis dah, malas dah aku sembahyang. Batas tengah tayat akhir, sikit kena beri salam, batal wuduk kita, tahu sembahyang dah. Kita nak mati dalam sembahyang, nak mati dalam berimang. Suka tengok orang mati dalam sembahyang. Sembahyang banyak. Suka tengok orang mati dalam keadaan ngaji banyak. Tengok-tengok duk ngaji, Allah Ta'ala tarik nyawa. Allah beruntungnya dia. Kita berdebu Quran kita buka-buka. Buka jumpa tak jumpa no Ramadan kayak gila pula. Tu pun kalau jumpa, cari-cari tak jumpa, tak baca Al-Quran. Kita nak suka tengok orang mati dalam keadaan yang baik, tapi kita tak buat apa yang sepatutnya kita buat. Itu Allah Ta'ala berilah jalan kepada kita. Sekiranya ia inginkan yang demikian, kata Imam Haddad, maka hendaklah ia menjalankan perintah yang diwajibkan ke atas dirinya, serta menurut petunjuk Allah Ta'ala. Yang demikian itulah memilih mati di dalam Islam, mencintainya, berharap dan berazam untuk mencapainya, nak mati dalam Islam. Di samping itu hendaklah ia membenci mati di dalam kepercayaan selain kepercayaan Islam, mati dalam kufur. Hendaklah ia terus menerus berdoa, memohon dengan merendahkan diri dan meminta dari Allah Ta'ala agar dia mewafatkannya sebagai seorang Islam. Nak mati dalam Islam, kita tak mampu, kita tak boleh menjamin diri kita mati dalam Islam. Kena buat mana? Tak dengar Tuhan, tak nak tarik nyawa kita. Doa sama dengan Allah Ta'ala. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Minta dengan Allah Ta'ala mati dalam iman, mati dalam Islam. Hidup aku lah beriman, hidup aku lah Islam. Mati aku lah beriman, mati aku lah Islam. So aku dalam syurga dengan penuh keimanan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tak. Maka minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Dengan itulah Allah mensifatkan para nabinya dan orang-orang salihin jadi hamba-Nya. Firman Allah menceritakan tentang diri Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salatu wassalam, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ni doa Nabi Yusuf, engkau ya Allah pelindungku di dunia dan di akhirat, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, wafatkanlah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf pun minta, Nabi dah, takkan Nabi mati dalam keadaan kafir? Tak, mustahil. Nabi dah akan mati dalam keadaan utusan Allah Ta'ala, mati dalam Islam lah lagi, tapi minta juga tawaffani musliman wa alhiqni, ni yang paling besar, wa alhiqni bis salihin, dan golongkan aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Ni sebab tu kita ni bagi panjang nak cerita pasal solehin ni, pasal orang-orang soleh ni. Kita duduk atas dunia kena duduk dengan orang-orang yang soleh. Nabi sendiri pun minta supaya aku dihimpunkan dengan orang-orang yang soleh, martabat yang sangat tinggi.
Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Duk dalam tergolong kok. Ngelah sekali tu. Orang yang taat perintah Allah, taat perintah Nabi, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang Taala berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin, nabi dan para anbiya. Minan nabiyyin was-siddiqin, dan orang yang benar dengan iman, benar dengan nabi, benar dengan Islam. Nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, dan juga para syuhada, para syahid yang mati syahid, was-salihin, juga orang yang soleh. Kita tak tahu mati ke mana. Kita ni bukan nabi ni. Tiap hari memang dengan dosa. Setiap hari bergelumang dengan dosa, tak tahu mati kita ke mana. Maka biarlah mati kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Biarlah mati kita terlindung daripada mati su'ul khatimah. Kita nak kita mati dalam husnul khatimah. Tak. Comelnya Allah Ta'ala tak bagi tahu kita ni mati sebab dia nak tengok siapa dia betul-betul ni beribadat kepada aku ni. Siapa dia yang yakin, yang benar dengan apa yang aku sampaikan. Yakin dengan Allah Ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ciptakan, Allah Ta'ala ciptakan maut, mati dengan hidup. Tujuan dia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji siapa dia di antara kalian ini yang baik amalan dia, yang comel amalan dia. Kita atas dunia ni pentas bagi kita. Tak. Pentas bagi kita untuk nak menghadap Allah Ta'ala kayak gini. Tak ada suruh mau buat ni, buat benda tu. Allah Ta'ala suruh jangan buat ni, jangan buat benda tu. Tak. Maka dengan kita ikut benda yang Allah Ta'ala perintah, kita tinggal dengan apa yang Allah Ta'ala larang, itu jalan. Jalan untuk kita mati dalam keadaan Islam. Jalan yang kita mati dalam keadaan beriman. Kalau Allah Ta'ala khabar belaka, si fulan mu mati waktu sekian. Tak. Ataupun kata si fulan mu mati malam esok. Contoh, mu mati malam esok, malam ni dia joget lu. Malam ni dia minum arak lu. Buat maksiat lu, pagi esok dia minta apung lah. Tak dosa. Allah Ta'ala kan Maha Pengampun, dia kata. Sebab tahu dah dia nak mati bila malam esok. Contoh-contoh lah. Siap-siap dia ada tahu tarikh. Maka nak katanya dia mati, si fulan mati umur 30. Umur 20 tahun ke bawah tu dia enjoy hidup dia. Nana kata gitu. Tapi tak. Tak akan susuk. Tak akan sembunyikan tarikh kita mati bila. Supaya apa? Orang buat kebaikan. Betul tak mu beriman ke aku Kamu iman saja je. Keiman kau mulut je. Kau suruh mu buat ni mu tak buat pun. Aku larang mu buat ni mu pergi buat juga. Itu hikmah yang Allah Ta'ala sembunyikan bila kita mati. Itu dia, anta wali fid dunia wal akhirah. Nak mati dalam keadaan beriman, nak mati dalam keadaan Islam, mati dalam husnul khatimah, doa dengan Allah Ta'ala. Ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Maka moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allah Ta'ala tetapkan hati kita dalam agama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetapkan hati kita ini dalam ketaatan kepada dia. Dia tetap semua istiqamah, semua buat kebaikan, biar sikit sekalipun. Jangan hari ni beradang nangis minta apa, wah ya Allah, esok maksiat. Tambah begitu. Kalau hari ni betul-betul kita minta istiqamah, slow jalan semua. Jangan kita ni sebelum ni aku tak semayang pun duha, hari ni ustaz kata sunat sembahyang duha, nak murah rezeki kata. Paling banyak sembahyang duha, paling sempurna lah sembahyang duha 8 rakaat. Hak tak rajin sembahyang duha sembahyang lah, kau sembahyang 8 rakaat, aku nak murah rezeki. Sembahyang hari ni 8 rakaat, esok tak sembahyang dah, tak urut. Letih sembahyang 8 rakaat. Tak sembahyang, tak buat. Sebab dia isti'jal, cepat-cepat nak buat benda tu. Kita kena hati-hati. Setan main gitu. Setan ni tak boleh nak buat, nak suruh kita buat maksiat secara zahir. Dia masuk ikut kebaikan. Buat 8 rakaat lalu buat dulu, mau rezeki buat 8 rakaat. Esok letih buat 8 rakaat. Ingat sik pula. Letih buat dah lewat 8 rakaat. Tapi apa yang Nabi suka, buatlah ibadat walaupun sikit tapi istiqamah. Aku tak ada semayang duha kata. Esok dah start mayang berapa rakaat? Mayang 2 rakaat lu. Istiqamah 2 rakaat. Wah, aku ni kalau aku pergi jalan kemudian mesti tinggal mayang duha. Cuba pula kalau aku pergi semayang jangan tinggal. Pergi jalan mana-mana pun dok tinggal semayang duha. Dalam kereta boleh semayang duha. Tak, tengah pukul 9 kita pergi jalan ke Kuala Lumpur contoh.
Tak berhenti jalan naik kereta ni. Kalau berhenti Zuhur lagi dah. Dua-dua nak mayang mana tak mau berhenti dia kata. Nak straight je. Mayang mana? Mayanglah kereta. Kiblat kita mana? Kiblat kita perjalanan kita tu. Sembahyang sunat saja, yang mayang wajib. Wajib boleh. Wajib kena berhenti. Kena ngadap kiblat. Mayang sunat kiblat kita benda perjalanan kita. Nabi sembahyang atas unta. Ikut perjalanan tu. Tapi bila sembahyang fardu Nabi turun. Cari kiblat tu. Sembahyang dengan sempurna. Mayang sunat gitu. Bawa kereta boleh. Tengok ada bawa kereta yang kata. Jalan straight highway. Dah orang belah boleh sembahyang, kita tak boleh sembahyang. Boleh sembahyang, boleh sembahyang. Ada wuduk sembahyang. Tapi jangan sujud bawah. Langgar orang rokok sambil tengok jalan. Sujud bawah sikit pada rokok. Jangan tak tengok tu. Lama ni kata. Sujud ngelah. Sujud ngelah, sujud lama. Kau ada dah jalan kau. Sebelah pun gitu juga. Sebelah tak apalah dia. Kalau kita memandu ni. Boleh sembahyang belaka. Kita ada wuduk lah. Jangan tak ada wuduk pula. Gitu. Istiqamah. Walaupun keadaan musafir. 2 rakaat aku ni musafir pun aku buat juga. Dah lama dah istiqamah buat dia tu. Rasa nak tambah pula 4 rakaat pula. Istiqamah pula dengan 4 rakaat. Gitu. Jangan sehari tu kita buat belaka. Bukan salah buat belaka, takut benda. Itu adalah mainan syaitan. Mainan syaitan. Syaitan kata, mu kata hari ni kau nampak mu kata buat isah sikit, kata malam ni bangun tahajud dia kata. Jam tutup ni, bangun tahajud. Pukul 3. Mandi-mandinya bersih-bersih pakai minyak atar, dia pakai serbang pakai jubah bergadang nak sembahyang. Allah ketor tutup lapu, ke lapu cerah tu saja je, sikit je. Suruh sembahyang ni. Allah, tak apa ni. Biasa kalau gitu, pagi esok tu kalau sembahyang subuh tu dia lah paling wali sekali. Biasa kalau gitulah. Kalau dia tak ikut step ni, dia akan rasa dia ni ahli syurga lah. Biasa kalau panggil gitu dah. Esok kamu kata Assalamualaikum. Esok tak bangun dah. Malam tu je dia bangun. Berasa nak bangun malam tu. Kita takut. Kalau lah begitu keadaan kita, itu bukan daripada Allah Ta'ala beri petunjuk supaya kita ni hidayah kepada kita untuk buat kebaikan. Tak. Itu daripada syaitan. Kita buat sekaligus, lepas tu berhenti. Tak buat. Ramai mana hak gitu buat? Ramai mana? Memang begitu. Isti'jal minasyaitan. Nak derah-derah ni perangai syaitan. Hatta kebaikan sekalipun. Maksudnya bukan jangan kita lambat nak buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Allah Ta'ala suruh percepatkan pergi. Wasari'u ila maghfirah. Percepat untuk minta ampunan pada Allah Ta'ala, percepat. Tapi yang percepat sekaligus. Takut itu nafsu setan hak suruh kita. Suruh buat sekaligus, esok dah suruh buat dah. Akhir datang tak buat dah, tak istiqamah dengan apa yang kita buat. Takut dia, hari ni je kita buat sungguh. Hari ni je kita jaga. Esok buat maksiat, lusa buat maksiat, ngelang-ngelang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu takut. Gitulah. Akan datang sambung kepada masih lagi dalam keadaan kita ni nak minta supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam Islam, mati dalam keadaan kita ini beriman kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah ada sebelah tu lagi. Muka surat 20, kita nak memohon kepada Allah Ta'ala untuk mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Moga-moga Allah Ta'ala matikan kita semua, hujungkan penghujung kehidupan kita dalam keadaan yang beriman, dalam keadaan yang Islam, dalam keadaan kita buat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Biarlah Allah Ta'ala ini istiqamahkan kepada kita dalam kebaikan, istiqamahkan kepada kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, beri kekuatan kepada kita untuk tinggal maksiat. Orang yang hebat bukanlah orang yang banyak sangat dibuat ibadat, tapi orang yang hebat itu orang yang boleh tinggal maksiat. Ada orang dibuat ibadat banyak-banyak, maksiat tak boleh nak tinggal. Sebab meninggalkan maksiat itu juga ibadat. Dia tak buat maksiat, itu ibadat bagi dia. Maka kuatnya seseorang itu adalah mereka yang tinggal maksiat. Sebab apa? Ramai orang yang semayang keluar pada masjid, keluar pada surau, buat maksiat. Tengok benda-benda yang tak molek, cakap je bukan, caci maki, hina orang tu, pendah orang ni. Semayang bang, pakai piyah atas kepala, pakai jubah,
tapi buat benda-benda yang tak molek, buat benda-benda yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bukannya dia ni banyak sangat ibadat, tapi dia boleh tinggal maksiat itu. Maka kita mengharapkan Allah Ta'ala ini berikan kekuatan kepada kita. Melainkan Allah Ta'ala saja yang boleh beri kekuatan, beri gagah kepada kita untuk tinggalkan maksiat. Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk buat taat, tinggalkan maksiat. Allah Ta'ala istiqamahkan kepada kita buat ketaatan sehingga ke penghujung nyawa kita. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matuna wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلام في الدنيا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.